Embun datang, bunga menguntung, suria datang, pecahlah pagi. Ku ucapkan salam sejahtera untuk kalian yang di hati. Nama saya Arendraj Analaki Kumru, pemegang kad matriks di 202211010834. Tajuk pembentangan hari ini adalah keracunan makanan. Apakah itu keracunan makanan? Keracunan makanan adalah penyakit yang disebabkan oleh makan makanan yang tercemar. Ia biasanya tidak serius dan kebanyakan orang kembali pulih dalam beberapa hari tanpa rawatan. Akan tetapi, keracunan makanan ini tidak boleh diambil mudah kerana terdapat gejala keracunan makanan yang berlaku dari ringan hingga tahap serius. Gejala setiap pesakit mungkin berbeza bergantung pada jenis mikroorganisma yang masuk ke dalam badan. Dalam kebanyakan kes keracunan makanan, makanan dicemari oleh bakteria seperti Salmonella atau E. coli atau virus seperti norovirus. Punca-punca keracunan makanan berlaku. Antara punca keracunan makanan ialah kemunculan bakteria dalam makanan atau proses penyediaan makanan yang kotor, makanan yang tidak dimasak dengan sempurna dan makanan yang terdedak kepada persekitaran suhu 30 darjah Celsius. Berikut adalah makanan yang sering dipengaruhi bakteria. Yang pertama, susu atau makanan bersusu seperti keju dan krim. Yang kedua, makanan yang diinggap lalat. Yang ketiga, makanan laut. Selain itu, keadaan persekitaran makanan dan pengendalian makanan yang tidak teliti juga mengalahkan bakteria mencemari makanan. Beberapa contoh keadaan yang sering berlaku termasuklah: yang pertama, makanan mentah yang terbiak tidak ditutup. Yang kedua, buah-buahan serta sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan baik. Yang ketiga, daging, ayam dan ikan tidak disimpan di tempat dingin. Apakah itu keselamatan makanan? Keselamatan makanan merujukan kepada pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan dengan cara terbaik untuk mengurangkan risiko individu menjadi sakit akibat keracunan makanan. Keselamatan makanan adalah kebimbingan global yang merangkumi pelbagai bidang kehidupan seharian yang berbeza. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia komited terhadap keselamatan makanan dan memilih topik ini sebagai tema untuk Hari Kesihatan Sedunia tahun 2015 yang disambut pada 2 April. Terdapat beberapa prinsip keselamatan makanan bertujuan untuk mengelakkan makanan daripada tercemar dan menyebabkan keracunan makanan. Ini dicapai melalui pelbagai jalan yang berbeza, antaranya ialah: yang pertama, membersihkan semua permukaan peralatan dan perkakas dengan betul. Yang kedua, mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, terutamanya mencuci tangan. Yang ketiga, pemeriksaan premis makanan sering kali bagi memastikan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Apakah simptom keracunan makanan? Pesakit itu mungkin mengalami cirit-birit, muntah-muntah, sakit perut, demam atau sakit kepala sekiranya terjebak dengan keracunan makanan. Cara-cara untuk mengelakkan keracunan makanan. Cara pertama iaitu sentiasa menjaga kebersihan. Contohnya, basuh tangan dengan betul sebelum mengendalikan makanan. Basuh dengan bersih permukaan dan peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan. Yang terakhir, pastikan kawasan dapur bebas dari serangga, makhluk perosak dan haiwan-haiwan yang lain. Cara kedua adalah sentiasa pisahkan makanan mentah dari yang telah dimasak. Contohnya, asingkan daging, ayam dan makanan laut yang mentah dari yang telah dimasak. Yang kedua, gunakan perkakas seperti pisau dan papan pemotong yang berbeza untuk penyediaan makanan yang belum masak. Yang ketiga, simpan makanan yang telah dimasak dan yang mentah di dalam bekas yang berbeza untuk mengelakkan daripada pencemaran silang. Maka akhirlah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih sudi menonton dan mendengar pembentangan saya. Sekian, terima kasih.